Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini saya ingin berkongsi mengenai penulisan aktiviti dalam RPH. Maksudnya, bagaimana kita menulis aktiviti itu berdasarkan kriteria kejayaan yang telah kita tentukan. Okey, jadi kita terus kepada melihat contoh penulisan RPH ini, SKSP ini saya tidak ingin bincangkan lagi. Begitu juga dengan bagaimana menulis OPKK, ini ada di video saya yang lain. Jadi hari ini saya ingin berkongsi bagaimana penulisan KK ini ada kait mengait dengan aktiviti pembelajaran. Okay, contoh di KK ini kita ada meletakkan dua KK, iaitu menuliskan bersama lini serentak dalam bentuk matriks dengan betul di aras pengetahuan, kemudian mengira untuk mendapatkan nilai X dan Y menggunakan kaedah matriks dengan betul. Okey, di tahap mengaplikasi. Okey. Jadi sekarang mari kita lihat di aktiviti. Macam biasa induksi kita akan bolehlah menentukan apa induksi yang ingin kita tentukan pada hari tersebut. Cuma di sini yang ingin saya ceritakan adalah apa kait mengait KK dengan aktiviti. Contoh di sini, aktiviti pertama, murid bersama ahli kumpulan akan menukarkan bersama linear serentak dalam bentuk matriks sebanyak 5 soalan. Mereka akan berbincang bersama ahli kumpulan. Nampak? Maksudnya KK1 ini ada kait mengait dengan aktiviti pertama, iaitu menuliskan bersama linear serentak. Maksudnya ada kait mengait. Bila kita tulis KK, dia mesti ada kait mengait di dalam kita punya aktiviti pembelajaran. Kemudian kita lihat di KK yang kedua, iaitu mengira untuk mendapatkan nilai X dan Y. Di aktiviti kedua itu juga kita telah melihat bahawa setiap kumpulan diberikan 3 tugasan untuk yang berbeza untuk murid mengira menggunakan kaedah matriks untuk mendapatkan nilai X dan Y. Dan di sini juga sebenarnya kelihatan PBD. Kita boleh nampak PBD di dalam ini, di mana kita boleh nampak PBD secara bertulis itu di sini. Secara bertulis itu 5 tugasan, 5 soalan. Maksudnya itu pastilah secara bertulis kan. 3 tugasan ini pun bertulis dan juga pasti akan ada PBD secara lisan, kerana dalam giliran waktu nanti akan ada murid yang akan menerangkan. Maksudnya akan menerangkan, akan bertanya. Okey, kita akan nampak di situ ada berlakunya PBD lisan, bertulis dan sebenarnya pemerhatian juga. Okey, kemudian kita juga akan nampak PAK 21. Okey, PAK 21 ini akan kelihatan apabila guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid. Okey, apa yang dikatakan sebagai berpusatkan murid? Ada komunikasi, ada kolaboratif, ada kreativiti, ada pemikiran kritis, dan nilai murni dan etika. Dan kita lihat di sini macam mana kita mau melihat adanya aktiviti komunikasi kolaboratif. Okey, kita boleh nampak bila di sini cara penulisan aktiviti itu bersama ahli kumpulan masing-masing, berbincang bersama ahli kumpulan masing-masing. Kemudian di sini setiap kumpulan diberikan tugasan berbeza. Kemudian aktiviti gelerwa itu pun kita sudah nampak bahawa PDP pada hari tersebut ada kolaboratif dan komunikasi. Okey, jadi kalau kita lihat di sini penulisan RPH ini tidaklah sedetail seperti kita belajar di maktab dan sebagainya, tetapi jelas menunjukkan apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Mungkin kita ada lupa sedikit apakah yang dikatakan sebagai kritis dan kreatif. Sebenarnya kritis dan kreatif itu kita boleh serapkan di dalam teknik penyoalan secara lisan ataupun tugasan yang diberikan. Okey, mari kita ulang kaji sedikit di sini. Apakah yang dikatakan kritis? Okey, kritis di sini mencirikan, membanding beza, mengumpul dan mengelas, membuat urutan seperti yang ada di hadapan inilah. Dan kreatif itu mencana idea, menghubung kait, membuat inference. Maksudnya kreatif itu tidak semestinya mencipta. Boleh juga menganalogi, boleh juga menghubung kait.
kan. Dan pastilah kalau kritis ni dia mesti daripada tahap mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey, sebenarnya secara tidak langsung apabila kritis dan kreatif itu diterapkan di dalam pengajaran, kebat akan terserap juga, kerana kalau kita lihat kebat di sini adalah secara, maksudnya bagaimana kita menghasilkan, memberikan tugasan itu kepada murid. Adakah ciri-ciri stimulus, adakah pelbagai aras, adakah konteks baharu, adakah situasi sebenar, ataupun item tidak berulang. Dan tidak semestinya untuk kebat ini kelima ciri ini kita penuhi. 3 ciri pun okey. Cuba kita tengok di sini. Okey. Kita tengok di sini, daripada soalan ini, Nabil bekerja di negeri Johor. Itu adalah situasi sebenar. Dia ingin membeli suatu polisi insurans motor dan berikut ialah maklumat kenderaan yang ingin diinsurансkannya. Okey, sebelum itu di mana yang kita boleh nampak kritis di sini? Jadi mungkin kita boleh nampak kritis di sini dari segi menganalisis. Maksudnya, okey, kalau sisinya 1,500 sisi, okey, berapakah polisi komprehensif yang dia akan dikenakan bayaran? Maksudnya di sini murid kena ada kemahiran melihat kapasiti enjin, okey, di mana kapasiti enjin yang harus dipilih dan berapakah polisi komprehensif yang harus dijelaskan. Dan di sini juga kelihatan dari segi mungkin menghubung kait. Di mana kita boleh nampak menghubung kait kalau kita serapkan dengan kreatif, iaitu kalau kita tengok soalan di sini, Nabila terlibat dengan kemalangan yang terpaksa menghantar kereta ke bengkel untuk dibaiki. Jadi, jika dia terlibat dengan kemalangan, adakah, maksudnya dia telah menggunakan insuransnya, adakah dia layak lagi untuk mendapat NCD? Jadi maksudnya di sana ada menghubung kait. Kalau kita nampak di sini bahawa ada ciri-ciri kritis, ada ciri-ciri kreatif. Yang mana ciri-ciri kreatif ini dan kebat ini telah dirancang. Kerana tugasan ini dihasilkan apabila guru itu boleh merancang. Dan adakah semua tugasan itu diberi dalam bentuk begini? Tidaklah kan? Sebab takkanlah kita terus-terus memberikan soalan dalam bentuk yang kritis dan kreatif. Pastilah bermula dengan soalan yang berbentuk asas. Jadi saya rasa untuk penulisan, bagaimana penulisan aktiviti di dalam RPH itu ada kait dengan kriteria kejayaan sangat clear, sangat jelas. Jadi harap-harap kita sama-sama dapat menambah baiklah dari segi penulisan aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Dan akhir sekali ABM dan BBM itu kita boleh nampak di dalam penulisan aktiviti itu dari segi penggunaan lembaran, kan, mungkin dari segi penggunaan buku teks itu pun sudah jelas bahawa cikgu ini menggunakan ABM dan BBM. Jadi semoga video saya ini dapat membantu sedikit rakan-rakan guru untuk menambah baik lagi penulisan RPH kita dari segi penulisan aktiviti di dalam RPH. Selamat menambah baik penulisan RPH. Terima kasih semua.